Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walaupun 2 minggu man, 2 minggu kita tak live sebab Betul. semua busy. Aiman busy dia punya kursus kahwin. Nabil punya busy dia nak bina body. Nampak boleh nampak kat sini body Nabil agak different sikit. Okey. Okey kat kita jadi enough. Tapi before kita start pada topik yang besar, topik yang menarik, topik yang dipoparkan dalam social media. Man, bila kena gunting rambut? Wish, aku sebenarnya bila kau tanya soalan tu, aku dah gunting rambut dah. Tapi barber apa kau biasa? Aku suka topik gunting rambut ni. Ada jenis pilih yang kedai gunting rambut yang biasa. Ada yang suka kedai gunting rambut yang style sikit macam salon. Oh, aku sebenarnya mamak je. Mamak. Kedai apa? Yang Bangla punya. Dekat ni potong India. India, aku pergi mamak. Aku kedai gunting mamak. Kau konsisten? Sama juga. Kita konsisten kepada mamak ah. Okey. Soalan kat Nabil, berizinkan boleh pomade sama dengan Fazil ke? Tak sama. Okey. Kita step forward man. Kita nak bincang pasal My Digital ID. Jangan gelak sangat sebab tak lawak. Just tanya. Okey, betul. Teruskan. Tapi Nabil tak jawab ya tidak. Mungkin betul. Okey, mungkin betul. Okey. So man, Okey. hari ni aku dibenarkan untuk host. So aku orang akan tinggalkan soalan. So korang tak boleh tanya aku. Teruskan. Tapi kalau nak tanya aku soalan susah ya. Jangan senang-senang. Senang Nabi. Okay, teruskan. My Digital. Benda ni famous sebab ada berkaitan dengan orang propaganda. Orang duduk tak tahulah. Ada berkaitan dengan Ustaz Oni sebenarnya. Kau malah sebut nama orang tu. Okey, teruskan. Kesabar. Ada satu video Ustaz Oni, dia punya ceramah dia kata My Digital. Tak tahu betul ke tidak, ni double confirm dengan korang juga. Dia kata kalau pakai My Digital ni macam kena cucuk chip dalam body kita. Yes. Okey, memang isu tu lah. So aku rasa boleh kot salah seorang daripada korang. Nabil dulu clear kan My Digital ni apa sebenarnya? Aku ingatkan kau nak bagi dekat Aiman sebab Aiman muka macam Ustaz Oni. Kau kena, aku tak kena. Teruskan, Bil. My Digital ID ni sebenarnya aku lupa nama sebenar dia, sebenarnya IDN ya. Okey. Identity Digital National. Okey. My Digital ID ni yang di-Englishkan. Sekarang kita kena Melayukan semua benda. Betul, setuju. Siapa yang buat tajuk tu? Tak tahu. Okey. Teruskan. Kita marah orang yang buat tajuk tu. So My Digital ID ni apa yang aku faham, dia macam kau lebih kepada kau nak persebatukan data apa semua yang ada supaya dia selari dengan semua benda. Betul. Sebab kalau contoh sekarang kan kita memang ada MyCard yang secara fizikal kan. MyCard secara fizikal ni pun ada history dia tersendiri sebelum ada microchip tu. So bila makin lama makin teknologi baru berubah, apa yang aku dengar, yang aku baca, yang aku kaji, gila babi kaji. Terus kan? Yang aku tengok macam dia start pada MyCard tau. History dia start pada MyCard. Cara MyCard kita ni kan ada yang daripada printing apa semua, lepas tu buat microchip. Tapi microchip pun lama-lama pun orang dah boleh duplicate benda tu. Orang dah boleh palsukan benda tu. So dengan adanya macam satu pembaharuan nama dia IDN. Dan sebenarnya IDN ni bukannya baru lagi. IDN ni sebenarnya dah lama dah. Dia dah diperkenalkan pada tahun 2019 ke 2020. 20 aku. Sebelum waktu zaman Tom Mahathir. Ya, first PH Pakatan Harapan menang, dia nak laksanakan benda ni. Dia nak laksanakan benda ni. Lepas tu dia diteruskan pada zaman Muhyiddin Yassin. Kemudian diteruskan lagi kepada diteruskan sampai sekarang. Dan sebenarnya kalau kau tengok dia sebenarnya IDN ni dia ada pandangan yang kontras. Dia ada pandangan daripada pelbagai. Tapi pandangan aku dia adalah satu benda yang baik. Sebab apa yang di-explain oleh aku lupa siapa yang explain Menteri Ekonomi kot siapa? Ramzi Ramli. Dia ada explain dekat Twitter. Twitter. Ya, betul. Ataupun X sekarang panggil. X sekarang. Tapi ni bawah mufti aku. Dia bawah Calingkan Menteri. Bawah Musti sebenarnya. Musti pula. Musti bawah Menteri YB Calingkan. Betul. Dan dia explain, dia memang cakap dia adalah satu langkah yang baik. Sebab aku nampak masalah yang macam contoh kau nak pergi kat sini kau kena daftar lagi sekali. Ya, betul. Pergi jabatan sini daftar lagi sekali. Betul. Macam membuang masa tau. Kita ni masa tak banyak. Kan? Demi masa sungguhnya manusia itu kerugian. Subhanallah. Mungkin aku nak tambah sikit. Yalah, bila ada isu bagi aku, bila kata lah aku sebut My Digital ID lah. Aku terbiasa situ walaupun IDN. Tak boleh man. Kita ni kena Melayu kan. Okey, IDM lah. IDM IDN ni bila diwujudkan, fungsi besarnya macam Nabi kata lah, dia nak pusatkan
Sebab kita sedar bahawa banyak apps kerajaan. Apps tentang bayar saman, JPJ, apps tentang apa JPA dan sebagainya, banyak apps masing-masing. Aplikasi dia banyak. So, My Digital ID atau IDN ni fungsinya lah untuk satukan di bawah satu tempat dengan satu login je. Dengan satu payung. Bawah satu payung. So, fungsi besarnya adalah untuk pastikan bahawa mana-mana rakyat Malaysia yang nak dapat servis, public service ataupun permintaan awam, dia betul IDN dah boleh dah. Itu fungsi besarnya. Sekarang proses dia, that's why. Disebabkan itu juga kenapa Fahmi Fazil juga mengatakan bahawa mana-mana sumbangan yang akan diberikan oleh kerajaan juga akan dilakukan melalui IDN ni di masa hadapan. Ya. So, bagi aku benda tu menarik. Tapi ya, kita kena menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat bila mereka berkata bahawa ada chip dalam badan kita bila IDN ni diwujudkan. Aku rasa benda yang kena faham pertama ialah kita hanya perlukan satu, iaitu MyCard ataupun kad pengenalan kita lah. Sebab itu ada chip. Itu pertama. Yang kedua adalah of course lah kita kena ada login kemasukan tu. Ya. ID dan password dan sebagainya. Itu saja. Tak perlu pun kau pergi hospital kerajaan, dia masukkan chip dalam otak kau. Tak ada. Benda tu tak ada. Proses tu tak ada. Tak ada pun orang bedah kepala Anwar masukkan chip dalam kepala Anwar. Tak ada. Bagi aku, kita perlu terangkan kepada masyarakat. Sebab aku rasa lah, tugas kita lah bagi aku. Tugas kita untuk menerangkan kepada masyarakat bahawa benda ni tak ada melibatkan chip. Dan mungkin perkara ni Afiq nampak menarik untuk diterangkan. Sebab tengok muka aku dia tadi. So aku tak nak cakap banyak hari ni. Mungkin Afiq boleh terangkan walaupun kau host hari ni. Okey. Man, aku dah tanya, aku dah beritahu kau Man. Buat bagi aku kerja senang Man. Baru nak ambil job senang. Tapi untuk pendengar di luar sana untuk tahu benda ni, chip memang tak ada. Kita clear. Untuk register tu anda kena login. Kena pergi kat kios dan login juga kat phone anda. Macam Iman cakap, macam Nabil cakap, benda sama, dia nak kumpulkan data sekali. Yes. Untuk menjawab soalan Iman yang sangat simple dan sangat senang. Untuk menjawab soalan Iman, benda ni bermotifkan apa? Kau tahu tak masalahnya? Masalahnya apabila My Digital ID ni dengan kad. Masalah kad tu orang boleh palsukan. Orang boleh palsukan. Tiba-tiba Nabil ada kawan baik dia power dan nak jual IC tu dekat Bangladesh. Warga asing. Benda tu boleh dia buat. That's why the My Digital itu paling penting. Macam mana kau selesaikan masalah yang tiba-tiba warga asing boleh jadi warga negara Malaysia dan boleh mengundi pula. Yes. Dan My Digital ni, dia banyak kelompongan because you main sistem data yang dikontrol oleh kerajaan. Ketidakpercayaan rakyat tu terhadap sistem ni tinggi. Sangat tinggi. Nak kita tengok orang yang mudah terpengaruh dengan. Tak ada lah mudah mengaruh macam selalu dengar Ustaz Oni lah. Kita tak nak salahkan dia. Tak nak salahkan dia. Okey, teruskan. Tak nak salah dia. Tapi kita nak buka minda raya, kena tengok ada dua sudut. Sudut pertama, macam mana info tu disalurkan. Benda ni benda baru. So, baru orang pertama yang buat My Digital ni, ID ni hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia orang pertama. Okey, Dia orang pertama. dalam kabinet lah. Dalam kabinet dia orang pertama. Dalam Malaysia pun dia orang pertama. Okey. So, macam mana kita nak pastikan the whole system ni dilaksanakan secara berkesan? Put the trust dulu. How trust? Itu peranan YB Fazil. Walaupun aku agak suka Lini dia ada buat DMA punya tu. Dia agak style. DMA Islam agak style. Dia agak support lokal. Tapi the point ni, macam mana kau nak terang kepada semua rakyat? Apa peranan kau? Kau adakah kau nak sumber dia melalui RTM? Semua kena promote RTM. Ya. Semua orang tengok My Digital, orang confused. Kenapa? Macam kau cakap, nak salurkan bantuan. Yes, memang betul nak salurkan bantuan. Bantuan apa? Sebenarnya, My Digital ni kita nak selesaikan masalah subsidi bersasar. Subsidi petrol, subsidi bersasar, apa yang kita nak guna? Kita nak guna My Digital ni. Tapi aku back pada soalan kau. Okey. Back pada kau. Aku tinggalkan soalan. Walaupun aku tak jam lagi sebagai host, yang soalan aku set kan. Soalan kan susah. Tapi aku bagi soalan senang dulu. Okay, soalan senang. Simple question, man. If kau sebagai kerajaan sekarang, kau dua sebagai kerajaan, kau nak buat sistem yang bagus. Negara luar apa buat? Berapa negara dah buat? Aku ada list data kat sini. Negara yang dah buat benda ni adalah India, Kanada, Australia, atau negara-negara yang main dengan My Digital. Yes. Tapi negara-negara dia develop dan negara dia ramai education, ramai melahirkan individu-individu yang bijak. Patuh saya tinggi education, ramai orang yang ada education lah. Terus kan? Senang. So macam mana dengan negara kita ni? Adakah is the right time 2023 atau 2024 ni ada tempoh yang sesuai untuk main dengan My Digital ID? Okey, aku jawab dulu. Sila Mai. Okey. Bagi aku, bila kata adakah sebagai kerajaan apa kita perlu buat lah dalam kita melaksanakan IDM. Bagi aku satu benda yang pertama kau perlu buat lah, itu kau teruskan. Kau teruskan apa yang kau nak buat itu through IDN ni. Yang kedua adalah penjelasan. Kau nak faham dalam kita
memperkenalkan benda-benda baharu ni, sudah pasti ada salah faham, dah ada cheat dan sebagainya. Memang sudah pasti benda tu berlaku kat mana-mana kerajaan pun, mana-mana negara sekalipun. Tapi apa yang perlu dibuat oleh kerajaan adalah menerangkan bahawa yang pertama adalah tak ada kebocoran maklumat. Sebab ada antara perkara yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat, kata siapa yang jaga data ni? Orang tak tahu sebab benda tu sangat disimpan maklumat tu sebelum ni. Bila Rafizi pun terangkan bahawa ni bawah pekalan data kerajaan sebagainya. Bawah padu Bawah padu, yes. Bawah pekalan data kerajaan menyebabkan kau faham ini sebenarnya hak milik kerajaan, bukan hak milik kerajaan. So, dikawal oleh kerajaan. Ya, aku bagi contoh satu, Man. Benda ni berlaku juga dengan kedatangan satu ketidakpercayaan terhadap rakyat dengan satu skim insurans Selangor. Pernah bocor. Insurans Selangor, maklumat pribadi yang mohon insurans Selangor tu pernah disebarkan. Dan itu ketidakpercayaan rakyat. Dia timbul sebab ada masa lalu. Macam Nabi sangat familiar dengan masa lalu. Nah, untuk menjawab soalan kau. Bukan tu je. Even MySejahtera pun sebelum ni kan pernah ada leak data kan. Yang orang sampai orang boleh beli data tu. Macam orang takut macam government ni takut dia jual data ni. Itu concern rakyat ni. Ya, betul. Dan sebab tu aku cakap dalam Rafizi menerangkan bahawa dalam MySejahtera kita tahu ada orang ketiga yang uruskan data tu. Dalam aku nak sebutlah, dalam Kerajaan Negeri Selangor pun ada orang ketiga, ada syarikat uruskan. That's why disebabkan itu Rafizi menerangkan bahawa memang diuruskan melalui pekalan data kerajaan. Maksudnya padu menguruskan. Memang kerajaan sekarang tengah menggunakan big data lah bahasa Inggerisnya untuk memastikan bahawa apa-apa dasar, apa-apa subsidi, apa-apa polisi ni bersifat data sentrik, maksudnya berpusat pada data. So, aku akan bagi batuk aku berdasarkan data ni. Bukan sekadar kau mohon ke tak. Dia semua dicek oleh satu data yang sama. Itu big data. That's why aku dengar Madani pun begitu. Bersifat begitulah. Semua dalam satu data. Dan bagi aku dalam menyelesaikan isu salah faham ni, sudah pasti dia perlu penerangan konsisten. Setiap kali ada persoalan ini timbul, dan menjadi kerajaan ni, kau kena menjawab setiap persoalan oleh rakyat. Contoh ada isu, aku percaya akan ada isu nanti. Ya, memang akan ada isu. Akan ada. Pertama, isu Madani nak claim pun orang tua tak tahu. Yes. Tapi menjadi kerajaan, penerangan. Kau buat benda bagus, tapi tanpa penerangan yang cantik, orang tak faham. Tanpa penjelasan yang cantik, orang tak akan jelas. Sebenarnya ini bukan masalah begini macam kalau fikirkan ada cheat sebagainya. Dia sebenarnya bersifat ID dan juga login je. Penjelasan. Always ada penjelasan. Dan sudah pastilah. Aku rasa kerajaan dia ada kapasiti, dia ada aset untuk menerangkan apa-apa isu. Cuma konsisten lah menerangkannya. Jangan hanya berharap pada menteri saja, tapi bukan kabinet maksud aku, pegawai dia juga kena bersifat menerangkan juga. Sebab benda ni tak boleh harap pada Fahmi Fazil menerangkan. Dia ada limitasi masa. Ya, aku satu pujian kat Fahmi Fazil ni. Konsisten sign pada DMA dia buat tu. Dia keluar kat report dia agak efektif. Kat report personal dia agak efektif macam mana dia sebagai menteri komunikasi mainkan peranan penting. Dia bukan Jacom. Fahmi dengan Jacom is dua type berbeza. Fahmi Jacom more kepada naratif. Betul. Naratif kerajaan komunikasi macam mana nak sambungkan semua sumber kerajaan ni secara efektif. Yes. Macam mana penerangan tu nak masuk ke setiap pelosok kampung tu. Ya, that's why aku setuju dia ada buat berapa plan dalam ATM dia membaharui. Dan dari itu move yang bagi aku sihat, dan dia kena gunakan semua 100% jentera kerajaan ni, man. Yes. Dan itu fungsi jentera kerajaan. Jentera kerajaan ni pegawai-pegawai dan mana-mana staf-staf dekat daerah dan mana-mana mukim lah. Dan aku lihat benda ni tak ada penerangan dia berharap pada menteri. Bagi aku benda tu satu masalah. Betul. Bagi aku apa yang dibuat oleh kerajaan Madani ni benda yang menarik. Benda yang cuba untuk digitalisasikan perkhidmatan awam. Maksudnya tak adalah kena pergi kaunter je nak dapat bantuan. Tak ada nak bayar cukai pula, nak bayar saman kau kena pergi JPJ. Sekarang ni tak perlu. Tak perlu nak beratur-beratur. Tak perlu beratur-beratur lah. Benda tu cantik tapi salah faham tu perlu diterangkan. Sebab aku risau jika tak diselesaikan, dia akan masalah. Akhirnya orang tak nak ikut buat apa yang kerajaan cuba buat, itu IDN. Okey, aku tinggal soalan lagi ya. Okey, kita main dengan kerajaan persekutuan. Dan kerajaan negeri ada peranan dia juga. Dia ada buat sendiri dia punya tu. Tapi majoriti yang kena saman. Biasa tak parking salah apa. Jangan daripada kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Ya, MPPJ. Yes. Semua dah itu. So MPPJ dah ada sistem dia sendiri. Macam mana nak linkkan dengan tu? Okey, itu aku cakap. Okey, point dia adalah Selangor senang because persekutuan dengan kerajaan negeri duduk kerajaan yang sama. Main dengan kerajaan negeri lain. Okey, kau nak faham bahawa setiap kerajaan negeri dia ada hak dia. Dia ada sistem dia. Dia ada dari sudut kerajaan persekutuan bagi akta. Dalam kerajaan negeri bagi enactment. Dalam bawah enactment ada undang-undang kecil pula untuk PBT. Dia banyak hierarki peraturan-peraturan dia.
Bagi aku bila melibatkan sistem ataupun bidang kuasa PBT, teruskan sistem PBT. Kau tak boleh campurkan semua benda. Sebab ada, contoh kat PJ aku kena bayar 100. Tapi kat Kajang aku bayar 50. Dia berlainan. Dia berlainan. Tapi PBT uruskan. Sebab tu kau tengok bahawa PBT uruskan tempat masing-masing. Tapi apa yang IDN cuba buat untuk menjawab soalan kau adalah apa yang apa yang disediakan oleh persekutuan. Itu IDN. PBT ataupun bantuan kerajaan negeri, itu kerajaan negeri. Aku rasa tak perlu kita campur adukkan semua benda. PBT, kerajaan negeri, persekutuan jadi sekali. Man, bagi aku sekali kan is very effective. Itu because apabila kau main dengan parking, main dengan MPPJ, dengan PPS atau main dengan mileage, aku setuju kat Selangor lah. Aku duduk Selangor. So kalau kau main dengan sistem parking, dia pun dah pening, man. Satu, kau nak bayar parking kat mana pun kau confused. Rupanya ada app dia sendiri. Bukan ada app JPJ tu. App dia sendiri untuk parking saja. Kalau kau kena saman, kau bayar situ sebenarnya. So itu lost information. Okay. Kalau kau sekalikan, kerajaan negeri pengguna app yang sama, kerajaan persekutuan pengguna app yang sama, takkan lagi mudah. Okay, aku jawab tu macam bayar saman lah. Kan kita macam kena saman majlis ni pun diorang sekarang ada apps tapi yang third party. Yes. So kita tahu kita kena saman berapa. Betul. Sebenarnya benda tu boleh dibuat. Tapi masalahnya memang dia agak complicated sebenarnya. Dia cuma perlukan satu orang panggil, perlukan satu usaha. Lepas tu perlukan macam ada persefahaman yang sama. Okey. Aku berjawab soalan. Aku pula kena jawab Okay. Bukan kena jawab. Aku tak setuju point kau biarkan dia asing. Aku setuju dia kena disekalikan. Before you go kepada MyDigital, you kena selesaikan masalah setiap negeri dulu. Mari aku jawab. Satu benda kena faham dalam pengurusan kerajaan lah. Semua orang ada bidang kuasa masing-masing. Satu poin yang aku setuju bahawa ada satu apps yang untuk rakyat check saman ni kat mana-mana. Ya betul. Panggil super apps lah senang. Super app. Maksudnya untuk aku check saman aku kat bawah MBPJ RM100 contohlah. Dekat bawah JPJ RM2,000 contoh. Aku setuju. Tapi untuk serahkan satu dia susah. Sebab apa? Kau dah faham bahawa setiap orang ada bidang kuasa. Okey, bila kuasa super app, siapa nak uruskan? Bidang kuasa siapa nak uruskan? Bidang kuasa siapa nak uruskan? Man, aku faham. Setuju bidang kuasa itu masalah yang melibatkan kita pengasingan kuasa banyak sangat. Bukan pengasingan kuasa, perbezaan lah. Yelah, itu wujudnya peraturan negeri dan peraturan persekutuan. Aku setuju untuk before that, kau kena selesai dulu masalah kaitan dengan pemisahan kuasa kau ni untuk MyDigital saja. Tapi okey, kalau kau tahu kasih dia takkan efektif. Be honest, aku sangat firm dengan dia takkan efektif. Stay sama walaupun app beribu wujud pun, walaupun dia se-efektif. Okey, aku rasa kena faham satu konsep ni. IDN adalah kerajaan persekutuan. Ya, aku faham tu. Yang parking kerajaan negeri. Tapi dia tidak akan jadi efektif apabila rakyat yang banyak masalah parking ni banyak dia berkaitan dengan kerajaan negeri. Okey. Kalau kau sekali kat app tu, kau dah dapat jimat cost maintenance website atau app kau untuk kerajaan negeri sebab federal akan sponsor. So kalau kau bersetuju untuk sekali kan. Terus kan? Aku nak jawab. So, aku nak jawab kau. Macam mana method nak sekali? Aku tak setuju sekali. So aku takkan terangkan method. Sebab aku setuju bahawa perlu pengasingan kuasa. Sebab kerajaan negeri dia ada hak dia tentukan berapa banyak saman nak tentukan. Aku tak kisah tu. Aku rasa pembayaran. Aku tak kisah berapa banyak. Kalau contoh untuk ABS dia nak bayar RM100. Pembayaran pula. PBT ada akaun dia. Betul. JPJ ada akaun dia. So akaun siapa nak guna Super S ni? Ya, federal. Kenapa federal? Badan duit tu duit PBT. Ya, federalist kan. Itu kena faham. Memang betul aku faham konsep kau. Serabut banyak sangat akaun. Tapi macam mana persatuan ni ada akaun dia. Persatuan ni ada akaun dia. Bila melibatkan job scope bidang kuasa persekutuan, of course pergi kat JPJ. JPJ ni bawah persekutuan. Kita faham. Tapi bawah sama-sama MBPJ semua ni bawah PBT. Kena faham. Okey. Satu benda kena faham tetap. Kenapa kita pergi jauh sangat tapi tak apa, aku pasal balik. Tapi menerangkan tentang IDN ni bagi aku satu persoalan besar lah. Dia persekutuan. Kau faham? Dalam kau nak terangkan, nak cakap tentang idealisme ataupun idea yang berbasti, kau faham satu bidang kuasa, berlainan. Ya, aku setuju untuk check saman jumlah. Tapi untuk kau, betul kau kena jawab satu benda. Akaun siapa nak gunakan untuk bayar dalam app tu? Aku sangat setuju untuk letak akaun federal first. Dan federal kena main peranan untuk hasilkan. Kau setuju, tapi adakah bercakap dengan peraturan administrasi negeri dengan peraturan atas kerajaan dan persekutuan? Itu gameplay orang politik kena settlekan man. Itu melibatkan pindaan berkaitan dengan undang-undang, dia kena ada pindaan. Kena faham, enactment bawah kerajaan negeri. Dalam menyelesaikan enactment, kerajaan negeri kena bagi hak tu pada persekutuan. Betul. Adakah kerajaan negeri nak bagi hak? Sebab tu hak dia. Kau faham, sama tu hasil dorang. Ya, aku faham benda tu. It's not no issue. Aku cakap aku point kat sini adalah app tu tidak akan tunjukkan dia sangat efektif. Dengan ada lagi pengasingan app melibatkan kerajaan negeri punya app.
dengan kerja federal punya app. Yes. Tapi the point kenapa bina kuasa lah. Dia takkan pernah selesai sebab bina kuasa memang diasingkan. Sebab itu pastinya tak ada putus tak boleh kawal semua orang. Okey, Nabi senyap takut kena. Tapi the point besar aku rasa kena terangkan untuk last kita adalah okey, kita tahu IDN digerakkan. Apa sebenarnya impact pada orang ramai? Bagi kau, dari sudut public service ni dia semakin bangun. Nabi banyak diam tadi. Dia tak ada masuk. Untuk public service ni kau rasa adakah dia cantik dengan dilaksanakan IDN bagi kau? Public service ni semakin bermutu ke bagaimana bagi kau? Maksud kau macam mana? Bila kerajaan laksanakan IDN, adakah kau ada pendapat kau mutu pemerintah awam ni atau public service ni jadi lebih baik? Bagi kau macam mana? Pandangan aku dia akan jadi lebih baik sebab pertama kau dah tak perlu kau dah tak perlu ada kerani yang untuk daftarkan kau dekat sebab kita sekarang dah lebih kepada digitalization dan lebih banyak orang ada kerja lain nak kena buat. Sebab yelah kau pun tahu kerja kerani ni pun kadang-kadang penat. Ya betul. Penat nak kena duduk, nak kena daftar satu-satu. Penat balik. Kita sebagai pengguna pun kita rasa macam benda tu agak macam membuang masa. Okey. Dan aku rasa dia akan jadi lebih kepada public service ni, dia makin lama dia akan makin jadi lebih kepada baik. Okey. Sebab bila kau bermain dengan teknologi ni, kau dah tak boleh macam nak cuik-cuik tulang, kau dah tak boleh macam nak cuba nak mengelat orang dah tak boleh dah. So kau lebih kepada dia nak tak nak kau kena nampak kau buat kerja tu. Contoh paling simple aku cakap. Contoh kalau kau pergi ke klinik daerah, kau situ tak ada digital. Situ tak ada IDN. Okey. Bila sebelum ni tak ada IDN, kau kena daftar apa semua. Orang kadang-kadang pun orang rasa macam pekerja kan. Kerana ni kau boleh macam kejap saya ambil masa 10 minit nak pergi toilet. Okey. Kau mengelat. Dia cuma mengelat. Tapi bila kau dah ada IDN ni, dia macam ada data kan, dia macam tunjuk orang ni dah sampai sini, boleh terus daftar. Yes. Tapi kenapa dia dah daftar tapi kenapa lama sangat? So benda tu nak tak nak dia kena cepat, kena selesa jalan. So makin lama servis tu makin lama makin cepat. Pandangan aku lah. Kau? Aku? Aku straightforward man. Apabila dia masih ada pengasingan tu, dia tidak efektif. Because kau nak harapkan bantuan daripada kerajaan federal, dia tidak sangat, tak efektif sangat. Because federal sangat fokus pada subsidi, bantuan dia more pada subsidi, dan dia sangat fokus pada subsidi sasar. Okey, settle. Dia selesaikan masalah subsidi sasar. Tapi adakah dia selesaikan masalah skim-skim kerajaan negeri punya ni? Itu okey, aku rasa kau dah okey. Ya, aku back the point. Sebab apa? Masalah dengan ni point yang sama aku tekankan. Apabila dia go sangat pantai. Okey, sangat pantai memang efektif. Gila, memang efektif. Okey, lepas ni kau boleh pergi apa tu JPJ semua bagai. Bukan JPJ je. Mungkin Jabatan Kebajikan pun boleh settle kan. Yang bawah federal kau boleh settle sangat laju. Yes. Sangat senang. Zakat mungkin kau boleh linkkan tu. Because dia bawah federal. Sangat senang. Efektif dia sangat terbukti. Sangat efektif. So berkaitan dengan perkhidmatan, mungkin boleh laju. Aku setuju Nabil, mungkin tak perlu ada perkhidmatan dah, mungkin tak perlu ada kaunter sangat dah sebab sangat efektif. Yang kedua, benda paling penting ialah benda ni berlaku dekat dia, aku faham. Benda ni berlaku apabila kau duduk dengan permohonan-permohonan skim atau insentif. Ada setengah-setengah yang orang tu dah meninggal pun dia mohon juga atas nama orang tu. Okey. Ni bos skim apa? Skim Selangor. Okey, ini sangat berhati-hati. Dia biasa berlaku waktu voucher di Bali dan sebagainya lah. Yes, itu biasa berlaku. Tapi dengan data sistem ni, dengan My Digital ni, the point yang selesai adalah kau dah dapat detect dah. Orang tu meninggal tak meninggal. Kau dapat selesaikan dah. Kau tak boleh dulu kau datang buat IC. Buat IC dan kerani kau cuba masuk ke IC kau dah link. Lepas ni kau boleh check telefon. Kau lulus tak lulus. Okey, dia sangat laju dan lebih more efektif. Sebab ni aku tak perlu pergi unit Jabatan Kebajikan lah untuk mohon. Aku je mohon dekat phone. Okey. Ni kau rasa kau nak gabungkan dah. Ya, yang federal, yang negeri yang masalah. Sebab federal ada dah macam aku cakap bina kuasa berlainan. Tapi poin aku bila aku tanya soalan pada Nabi datang, adakah IDN ni menambah mutu? Aku ada satu falsafah dalam pengurusan kerajaan. Iaitu kerajaan ni mesti efektif macam corporate efektif. Okay, poin aku adalah aku selalu kata bahawa public service ataupun pemerintah awam ni adalah image kepada kerajaan. Maksudnya di sini adalah jika public service ataupun pemerintah awam ni bersifat tidak efektif, tidak bermutu, menunjukkan bahawa kerajaan pusat ni tidak efektif. Tapi bila dilaksanakan IDN, ini satu pasca lah atau fasa yang menunjukkan bahawa kerajaan ni nak lebih efektif, nak lebih memudahkan dan nak lebih cepat dan akhirnya lebih sistematik lah. Dan sudah pasti bagi aku banyak benda lagi perlu diperbaiki. Sebab kita sedar bahawa masalah
terbesar kerajaan ataupun negara jika tak diselesaikan adalah jika mutu perkhidmatan awam ni tak ditambah baik, dia sudutlah pelbagai lah digitalisasi dan sebagainya, dia akan melambatkan pengurusan kerajaan dan akhirnya melambatkan perkhidmatan pada rakyat. That's why aku setuju dengan IDN. Tapi poin besar aku adalah untuk menjawab soalan kau, soalan Afiq tadi. Tentang walaupun aku jawab dah. Yes, aku faham poin Afiq adalah kata benda tu semua sekali. Semua negeri, semua PBT, semua kerja sekolah bawa satu app, super apps lah. Kita kena faham bahawa bina kuasa dulu. Aku itu poin besarnya. Tapi itu saja dari aku. Kau ada apa pun? Aku no issue. Sebab dia macam poin aku cakap, dia aku ulang banyak kali, dia tidak akan pergi effective. Dan satu lagi, aku main dengan digital ni, apabila kau main dengan digital system ni, if website tu breakdown, seberapa laju dia akan settlekan masalah tu? Itu dah rasa kita tengoklah IDN lah fokus dia. Itu sebab kita nak tahu betapa efisiennya kerajaan untuk tangani benda tu. Sebab semakin lama teknologi ni makin canggih, makin banyak cyber attack tu boleh jadi. So macam mana kita nak tengok kerajaan ni, kalau contoh bukan down je, kalau tiba-tiba data kena curi ke, macam mana kerajaan nak tangani, macam mana kerajaan nak bagi pastikan data tu tak boleh di bypass oleh sesiapa. Sebab macam-macam, sebab sekarang ni kita tahulah orang panggil apa, penggodam ni makin lama makin power. So kalau dia nak curi, bila masa dia boleh curi. Tapi macam mana kerajaan nak tangani tu, kita boleh tengok how efektifnya kerajaan ni. Sebab dalam kerajaan ni ada je social security, cyber security yang power. Tapi kalau katakan dia tak dimaximizekan untuk jaga data ni, maksudnya ada something yang kita kena ubah balik. Betul. That's why aku cakap awal ni, dia akan ada masalah. Ya, dia kan ada masalah. Tapi benda ni aku rasa kena diberi pendadahan. Main digital ni more kepada inisiatif kerajaan untuk subsidi bersasar. Dia fokus kepada subsidi bersasar. Petrol. So kat sini main peranan dia apabila kau nak beralihan. Kita punya masalah subsidi ni saya bukan petrol. Sebab semua orang dapat benefit. Orang luar negara pun dapat benefit. Orang negara macam-macam banyak. Gula, minyak. So tapi untuk selesaikan petrol ni, apa first move kita? First move dia adalah kena ada sistem. Yalah, itu sekarang. Ada idea, orang kata bagi IC. Sekarang ni kita dah datang satu ke arah itu, digital IC, boleh kata digital IC lah. So ini akan mainkan peranan sangat penting untuk memastikan Nabil dapat subsidi petrol atau tidak. Ya, betul. So dia sangat bagus sistem yang smart. Okay, kita main dengan anak muda boleh selesaikan masalah ni. So possible dia boleh selesaikan. Kalau main dengan orang tua, yang dia ada hak. Aku ada hak dengan subsidi ni, tapi aku tak tahu nak guna sistem ni. So macam mana? Macam mana kita selesaikan masalah yang orang tua sepatutnya ada hak, tapi dia tak tahu nak guna sistem ni? Okey, aku jadi penerangan kerajaan sekarang. Ya, kena selesaikan memang. Aku rasa itu masalah. Benda tu memang diselesaikan. Bawah JKM memang ada satu macam squad yang target warga emas. Apa-apa permohonan oleh yang macam mana? Apa-apa permohonan yang cuba dibuat oleh warga emas, memang ada squad yang membantu menerangkan, okey, makcik boleh dapat ini. Memang ada. Benda tu memang tak diwawakan pun. Tapi dah bawah kerajaan memang ada. Kerajaan pusat memang ada. Squad aku lupa nama squad apa. Tapi bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, memang ada. Untuk menjawab soalan kau, memang ada squad. Tapi mungkin penambahbaikan dia perlu. Dan memastikan squad tu lagi besar lah. Sebab sekarang kita nak guna digitalisasi. Mungkin mak kita tak tahu nak guna macam ni. Macam nak terangkan. Sedangkan dia dapat subsidi petrol, tapi dia tak tahu. Betul. Itulah maksud aku. Menjadi kerajaan ni adalah 50% adalah kerja. Betul. Tapi 50% lagi adalah penerangan. Kalau kau tak menerangkan dengan betul, subsidi yang hebat pun ataupun dasar yang hebat pun, orang tak akan faham. Kau tahu main peranan apa, Man? Kalau aku jadi, benda paling penting adalah start dengan penerangan ni, dia kena guna semua jentera. Aku tak nak bagi jentera, aku bagi idea tu. First step apa yang kau kena buat adalah, kau kena main dengan siswa-siswa sekolah. Make sure semua cikgu tahu. Dan cikgu akan ingatkan kepada anak murid, dan anak murid akan ingat kepada ibu bapa. Itu peranan yang sama. Benda yang sama. So yang kedua, peranan ketua-ketua kampung. Kita nampak ketua-ketua kampung ni kecil. Kita nampak ketua-ketua kampung ni macam ni golongan-golongan orang apa, kaki-kaki orang politik ya, untuk senangkan urusan apabila nak ada program kat sini. Tak semudah itu. Sebab ketua kampung ni main peranan penting untuk diberi semua maklumat secara direct. Sebab kita main dengan orang tua yang 50, 60, yang boomer, yang mereka tidak akan tengok phone sangat. Apa mereka akan tengok adalah surat khabar, dan mereka akan bercakap. Itu sangat penting. So that's why aku go dengan peranan ketua kampung. Yang kedua, yang ketiga, peranan paling penting adalah peranan kita sendiri sebagai anak muda. Macam mana kita endorse pada family kita. Kita beritahu family,
boleh guna ni, boleh dapat subsidi ni. Kita sendiri bagi tahu. Bukan kita simpan maklumat untuk kita, tapi kita sendiri bagi tahu. Nescaya benda tu akan in process, dia akan sampai ke pihak. Walaupun tidak akan sampai 100% yang dapat pendedahan ni, tapi dia akan sampai. Betul. Dan pandangan aku tambah lagi. Sebenarnya dia ada satu lagi peranan ni adalah peranan adun ataupun peranan YB kawasan ni. Sebab kalau kau tengok contoh paling simple, aku ambil contoh pada YB Suang kat Johor. Marina Ibrahim. Kan walaupun waktu dia tengah jadi pembangkang pun, dia masih terangkan kepada rakyat tentang inisiatif kerajaan. Oh ya, betul. Sebab sebenarnya peranan adun ni, sebab adun ni selalu dia akan setiap minggu dia akan buat macam kaunter bergerak ke, dia akan buat kaunter untuk aduan ke. Tapi dalam satu masa sama dia akan sediakan pamphlet untuk terangkan berkenaan dengan apa yang kerajaan dah buat. Tak kisahlah YB tu yang tak bersama dengan kerajaan pun. Tapi kalau benda ni satu kebaikan kepada kerajaan, adun ni dia ada satu fungsi yang untuk menerangkan sekali. Betul. Pegawai-pegawai dia pun ramai. Orang macam mana kalau masalah pun, selalu kalau masalah kita akan cari adun. Kalau kawasan tu, especially kat belah-belah kampung, belah Terengganu, belah Kelantan. Cuma dia macam nak tak nak, YB yang macam YB kerajaan ni memang kita boleh galakkan orang untuk menerangkan dan memang kita boleh wajib kan. Tapi kalau YB yang bukan dalam daripada pihak kerajaan ni, dia kena nak tak nak, dia kena jadi macam bigger person sikit. Sebab takut kadang-kadang diorang macam nak hold. Sebab ada satu perangai yang dia hold je, dia tak nak rakyat tahu tentang masalah, tentang inisiatif yang dibuat oleh kerajaan pusat, supaya dia macam nak cakap, oh kerajaan pusat tak tahu apa. Sebab awak tak sama dengan saya. Betul. Tapi aku rasa kena bagi pendedahan yang ni paling penting. Apa yang ada dalam My Digital ni? Yang pertama, korang akan ada subsidi bersasar. Yang kedua, korang akan ada subsidi bersasar berkaitan dengan barang, minyak masak, beras, apa nanti yang kerajaan decide yang nak letak dalam app ni. Yang kedua, korang ada pasport. Kau biasa kau bawa pasport yang besar dah, buku. Kalau hilang buku tu kena buat baru kan. Sekarang tak perlu dah. Semua ada dalam sistem tu, semua ada dalam app tu. Yang keempat, benda paling penting adalah bank digital. Berapa banyak bank yang korang guna dalam Malaysia ni akan dilistkan dalam tu. So korang dapat detect. So korang dapat detect, mungkin dapat kesan terus duit korang semacam mana sistem tu pergi. Walaupun mungkin dia tidak update. Yang kelima, benda paling penting adalah perkhidmatan kesihatan anda. Adakah anda layak dapat perubatan madani atau tidak? Itu penting, itu sangat penting. Yang keenam, yang kelima. Keenam. Sorry. Yang keenam berkaitan dengan insurans, dengan berkaitan dengan telco anda yang dah start bawah nama anda. Ya, betul. So sangat penting. So semua sistematik, man. Sangat sistematik. Dari insurans tu, if you guys buat medical card ke ada insurans tambahan yang buat, dia linkkan sekali. So you boleh detect. Yes. Bagi aku, untuk penutup lah. Untuk tentang idea ni. Aku rasa kita tiga setuju tentang bahawa kerajaan bawa usaha yang sangat baik dalam digitalisasikan perkhidmatan awam ni. Tapi teruskan beri penerangan pada rakyat. Dia macam Afiq kata, macam Nabil kata, perlu ada libat urus pelbagai pihak, ataupun ayat mudahnya libat urus masyarakat sivil lah. Ketua kampung lah, ketua kelas, ketua cikgu, apalah, pengetua dan sebagainya lah. Tapi yes, kita itu sahaja untuk My Digital ID. Tapi topik yang kedua lah mungkin topik yang hangat, tapi orang kurang faham, itu tentang gaji progresif. Yes, gaji progresif ni dasar aku minggu lepas dibentangkan pada hari Khamis aku oleh Menteri Ekonomi Rafizi. Kertas cadangan dia sekarang ada kertas putih cadangan untuk gaji progresif ni. Of course, bagi orang tak faham apa sebenarnya gaji progresif ni. Maksudnya lepas ni tak ada gaji minimum ke, bagaimana ke, adakah gaji semua sama ke, bagaimana? Tak faham. Biasalah, bila dasar dibuat perlukan penerangan. Cuma kita pada hari ni nak terangkan apa sebenarnya yang cuba dibuat oleh kerajaan dan apa cadangan kita lah yang boleh ditambah baik melalui kertas cadangan gaji progresif ni. So kita start dengan soalan basic, sangat basic. Mungkin Afiq boleh terangkan lah. Apa sebenarnya gaji progresif ni? Okay, aku suka dengan poin Aman. Before aku terangkan pasal gaji progresif, aku nak add on sikit. Dia tak melanggar apa-apa berkaitan dengan gaji minimum. Maksudnya dasar gaji minimum masih diteruskan. Dia plus value sahaja. So apa gaji progresif ni? Gaji progresif ni lah gaji, bahasa mudah kata dia up gaji korang lah. Bahasa mudah. Tapi aku nak cerita detail. First, kenapa dia ada sistem gaji ni? Sebab apa? Masalah first grade, mereka gaji-gaji RM2,000. Gaji-gaji RM2,500. Yes. Dan mereka rasa macam, aku rasa macam, aku habis degree kot. Mati tulang 5 tahun. Ya, takkan gaji aku RM2,000, RM2,100, RM2,500 je. So ini prosesnya untuk up gaji korang.
Betul. So up gaji dan plus dia up lagi productivity. Dan dia up lagi dia scale sekali. So dia package. Gaji progresi ni package. Sebab apa? Untuk up gaji tak boleh up gaji macam tu je. Dia kena value. Contoh Aiman dia katakan bahawa gaji rendah. Tapi skill Aiman bukan ada pun, tak ada pun. So kena up skill Aiman dulu. Aiman kena up skill-skill dulu. Aiman hanya faham guna Microsoft Word. Future mungkin Aiman dah faham guna Microsoft Excel, guna semua term dalam Microsoft. Contoh. Itu contoh saja, skill lain sebenarnya patutnya. Tapi itu contoh saja. So Aiman dah upgrade skill dia dan Aiman layak untuk dapat gaji. Dan apabila Aiman rasa Aiman dah dapat gaji tinggi sikit, productivity Aiman tu untuk bekerja lagi bersemangat. Betul. Lagi mendatangkan untung. Ini kena betulkan, gaji progresi ni tak fokus pada kerajaan, okey? Yang kerja kerajaan dia ada up gaji dia sendiri. Yes. Ini hanya untuk swasta. Yes. Nak lagi usaha mikro, kecil dan sederhana. Itu fokus itu. So, bila dia fokus itu, dia nak up yang kerja swasta. Sebab bila kata nak kerja kerajaan, dia dah ada gaji konsisten, dia ada up dia sendiri, dan ada pemberian, dan ada pencen lagi plus. Swasta tidak. So itu secara dasarnya kenapa gaji progresif dibuat, dan kaedah pelaksanaan dia masih baru dalam carangan. Masih dalam carangan. Tidak ada kayu ukur lagi. Betul. Okay. So mungkin aku tambah sikit. Kau nak tambah? Aku tambah sikit. Okay, teruskan. Sebab masalah kita ni, yang apa yang aku dengar, apa yang aku faham, daripada jumlah KDNK kita ni pun, yang selalu balik kepada rakyat ni pun hanya sekadar 32% je. Okay. So rakyat tak dapat apa tu dengan banyak tau. Dan kita tahu gaji minimum ni dia dibuat pada, dia baru lagi tahun 2000 baru implikasikan, tahun 2000-ish lah orang panggil. Okay. Untuk implikasikan berkenaan dengan sistem gaji minimum. Sedangkan gaji minimum ni lebih kepada unskillful workers. Pekerja yang tidak kurang berkemahiran. Ataupun tiada kemahiran langsung. Macam pekerja yang daripada SPM terus ke masuk kerja kan. Tapi masalah bila ada gaji minimum ni, makin lama kau dengan ada gaji minimum ni, orang rasa macam majikan ni rasa macam we just need to do a bare minimum. A bare minimum, yes. So macam kita dah bagi kau 1,500, next year kita naiklah 1,500 atau 50. Tapi dia cakap at least ada increment. Jangan cakap saya tak buat. Betul. Saya still ikut undang-undang. Macam tu dia boleh cakap. Tapi benda ni tak mendatangkan satu, dia bukannya mensenangkan rakyat dengan gaji minimum ni sebenarnya. Dia makin lama dia makin menyusahkan rakyat. Sebab kau bayangkan kau dah kerja 10 tahun, tapi gaji kau tiap-tiap tahun cuba naik lebih kurang 100-200 je. Betul. Dia macam satu benda yang rasa macam tak puas hati. Itu sebab daripada situ nanti orang jam situ, orang jam sini. Sedangkan dalam masa 10 tahun ni, kemahiran kau dah makin lama makin tinggi. Bukannya kau daripada 10 tahun kau kerja statistik. Kalau kau kerja 10 tahun statistik je kerja tu, itu problem kat diri sendiri lah. Betul. Tapi kebanyakan orang kerja 10 tahun mesti skill akan naik. Tapi gaji tak naik-naik. Betul. Jadi disebabkan itu, bila ada sistem orang panggil dasar gaji progresif ni, dia adalah satu benda yang sangat bagus. Even yang mencadangkan benda ni pun siapa? Rafizi Ramli. Dia pun sebelum ni dia dah implikasikan dulu dekat company dia. Betul. Aku tak pasti tu. Tak pasti tu. Dia pernah implikasikan dekat dalam company Invoke, apa yang aku pernah dengar. Company dia sendiri. So benda tu dia walk the talk lah. Dia tak adalah sembang kosong sangat. So benda ni sebenarnya aku rasa dia menyenangkan rakyat. Dia bukan nak mensusahkan rakyat sangat pun. Dan bukannya, aku faham ada je yang menentang benda ni. Sebab bayangkan orang tak tahu benda ni, especially macam geng-geng konglomerat yang tak tahu pasal benda ni, dia akan rasa macam aku nak kena bayar lebih lah kat orang ni. Sebenarnya sedangkan itu hak pekerja tu. Kesian pekerja tu. Betul. Cuba aku tambah sikit. Aku rasa semua kena faham, dalam Malaysia sebelum gaji progresif ada lah. Dia ada 2 jenis skim. Itu skim gaji minimum. Satu lagi skim gaji berkaitan productivity, PWS. So wujudnya dasar gaji progresif ni, dia bukan mengepi ke mana-mana, PWS ataupun gaji minimum. Dia melengkapi. So that's why dalam gaji progresif ni menekan 2 perkara. Banyak perkara, tapi bagi aku 2 perkara ni paling ditekankan. Iaitu pertama adalah tentang productivity. So maksudnya gaji yang naik berdasarkan apa productivity yang kau buat. Contohnya, jika kau mampu wujudkan produk 1,000 sehari, gaji kau patut naik lah. Setipe dengan 1,000 produk yang kau wujudkan lah. Itu pertama. Yang kedua adalah kau kena sedar bahawa masalah besar kat Malaysia ni bahawa walaupun syarikat tu ada keuntungan yang besar, tapi tak naik gaji. Yes. Dia tak nisbah untuk ataupun keuntungan tu untuk diberikan pada pekerja tak banyak. Aku pernah terang sebelum ni bahawa nisbah
antara CEO dengan pekerja semakin meningkat. Ya. Sabar tahun. Dia semakin meningkat sabar tahun. So that's why disebabkan itu gaji progresif ni diwujudkan untuk memastikan peningkatan peningkatan pekerja swasta ni selari dengan keuntungan yang diperolehi oleh syarikat. Supaya akhirnya tidak ada salah guna dasar gaji minimum macam aku kata. Memang ada isu dan juga dikatakan oleh Menteri bahawa ada graduan dapat 1,500. Padahal dia graduan. Ada cuba salah guna. Sebab kata gaji minimum yang aku ikut. Aku tak boleh ikut lain. Gaji minimum 1,500. So aku bagi 1,500 kat kau. So itu diwujudkan gaji progresif untuk menyelesaikan isu-isu pekerja berkemahiran tinggi lah. Supaya mereka dapat gaji setimpal di tempat-tempat ataupun di company-company ataupun di syarikat-syarikat swasta ni. Tapi yes, persoalan besarnya, kita tahu gaji progresif diwujudkan untuk menyelesaikan masalah pelbagai. Kita tahu bahawa benda ini menjadi ketat didepend pada pelaksanaan kerajaan lah. Kita sedar bahawa kat Malaysia ni, kita banyak dokumen cantik. Dokumen kertas putih kesihatan. RMK 12. Tapi hanya teori dan fakta. Teori dan fakta. Dia berarti situ je. Yes. Tapi bagi korang dua, iaitu Afiq dengan Nabil, apa perkara yang kerajaan perlu tekankan dalam memastikan bahawa dasar gaji progresif ni mampu dilaksanakan ataupun mampu digerakkan oleh syarikat-syarikat swasta. Sebab kena sedar, dalam menjayakan gaji progresif ni, komponen atau segmen penting adalah syarikat swasta. Ya. Bagi korang apa yang perlu dibuat oleh kerajaan dalam memastikan gaji progresif ni mampu dilaksanakan? Aku menjawab soalan kau. First step untuk tarik golongan corporate ni, golongan CEO yang kaya atau pemilik syarikat yang kaya ni, first kena tunjuk dia tu bahawa benda ni tak merugikan pun. Dia lagi menguntungkan. Sebab apa? Golongan corporate ni, aku tak nak golongan corporate tersentuh sekali pekerja biasa. Golongan yang bos-bos dia ni, CEO dia ni, pemilik syarikat ni, mereka sangat risau satu benda yang dalam bisnes ni mereka sangat risau adalah kerugian. Yalah, mereka rugi. So first step adalah kena ada teraya, man. Dan berita baik dalam pembentangan kertas putih dasar gaji progresif 2024, tak salah aku April akan buat teraya. Yes. Teraya itu penting. Kenapa teraya itu penting? Sebab dia kena ada tunjuk bahawa 3-4 company yang dah ikut dasar gaji progresif. Dan bagi contoh sikit, dasar gaji progresif ni mudah. Sebab apa? Dia macam skim. Dia mudah sebab apa? Kerajaan akan suntik dana ke company tu. Ya, betul. Sebenarnya kerajaan akan suntik dana, insentif kepada company tu. So tu duit kerajaan sebenarnya untuk tingkatkan gaji dia, tingkatkan produktiviti dia. So kerajaan akan pilih. Contoh company A, PKMS lah. Maksudnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. So contoh syarikat tu nama A. Kerajaan suntik kat A. Kerajaan kata kita suntik 2 juta untuk setahun ni. Kita tengok hasil dia dalam setahun, produktiviti meningkat tak, keuntungan dia meningkat. Itu teraya. Itu tempoh teraya. Dia kerajaan akan suntik dana. Bukan dah tiba-tiba company A ni dengan duit pun tak banyak, untung pun tak banyak, tiba-tiba nak bagi gaji progresif. Tidak begitu. Ya, betul. Kerajaan akan suntik dana. So kerajaan akan pilih syarikat mana yang dia nak. Itu yang pertama. So macam mana nak tarik minat? Teraya, man. So apabila dah nampak 3 atau 4 syarikat yang berjaya dan kerajaan dah suntik dana, kau percaya apa? Benda ni akan bagi impact. Kenapa dia bagi impact ke negara tak? Dia bukan bagi impact kepada Nabil atau Aiman saja. Dia akan bagi impact kepada negara melalui apa? Melalui KNK, melalui kuasa beli pekerja, rakyat, kuasa beli dia meningkat, KNK meningkat. Melalui simpanan KWSP dan cukai pendapatan. So dia sangat efektif. Dia win situation ni macam kitaran yang berpusing je sebenarnya benda ni. Dia aku support kau support aku. So kau kembali pada aku. Dia pusing je sebenarnya. So itu jawapan yang ringkas. Aku letak poin 1 teraya. Itu je. Okey. Kau habis? Sama kat macam Popi cakap. Dia kalau kita nak terus buat implementasi tapi tak ada contoh ni, dia akan jadi satu macam dasar gajah putih orang panggil. Sebab lalas dia jadi benda yang mengarut. So bila adanya satu macam trial macam Popi cakap kan, dia adalah satu benda yang aku rasa dia adalah satu benda yang biar orang nampak dan orang tahu benda ni memang betul-betul menjadi. Dan dia boleh tengok productivity. Contoh, dia bukan lebih kepada gaji saja. Sebab bila gaji makin meningkat, productivity pekerja pun akan naik. Dan lepas ni pun akan ada lebih lagi. Macam contoh gaji 13 bulan. Gaji 13 bulan apa semua. Benda ni dia akan tengok macam mana. Adakah benda ni boleh berlaku lagi atau tidak. Sebab gaji progresif ni sehingga aku tak semua negara ada buat benda ni. Salah satu negara yang telah buat ialah Singapura lah. Tapi tak semua lah. Tak semua. Singapura dia buat dah lama. Dia reformasi gaji dia. Reformasi gaji panggil. Ya. Tapi mungkin aku nak tambah sikit lah.
Maka rasa mungkin lah ada persoalan yang timbul. Oh, kenapa menteri ni fokus sangat nak naikkan gaji? Kos sara hidup tak selesai pun. Aku rasa orang kena faham konsep ni. Kenapa masalah kos sara hidup ni dilihat tak diselesaikan? Dilihatlah tak diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun lah. Tak ada orang tekankan pada segmen gaji. Okey, kena faham. Budak ekonomi mungkin faham lah. Secara mudahnya, apabila seseorang gaji tu meningkat, kuasa beli semakin meningkat. Betul. Bila kuasa beli semakin meningkat, kau akan boleh beli barang dengan lebih banyak lah. Itu maksudnya kos sara hidup kau dan kemampuan kau untuk membeli lagi tinggi lah. So, dalam memastikan bahawa kos barang ni tak naik, itu ada benda lain telah dibuat. Dengan pastikan kurang import dan sebagainya, dasar, duty dan sebagainya, itu telah dibuat. Tapi ada satu benda yang aku rasa menarik. Ni aku rasa revisi buat benda yang bijak lah. Bagi aku itu cuba untuk masuk kat segmen gaji. Supaya kuasa beli rakyat tu meningkat. Akhirnya rakyat mampu membeli barang yang diperlukan lah. Dengan kuasa beli meningkat tu. Sebab inflasi ni, kena faham bahawa benda. Tak ada negara kat Malaysia ni tak ada peningkatan inflasi. Tak ada orang kosong inflasi selama berpuluh tahun, tak ada. Benda tu memang tak pernah berlaku. Inflasi akan selalu ada sebab apa? Sebab pelbagai faktor lah. Pelbagai faktor global trade, domestic trade dan sebagainya. Tapi menekankan ataupun membantu rakyat dengan meningkatkan gaji itu satu cara yang menarik dalam memastikan kuasa beli itu meningkat dan akhirnya dapat membantu rakyat untuk mengurangkan beban kos sara hidup. Sebab kena selesai, walau inflasi naik 2%, tapi gaji naik 1%. Memang sakit lah. Dan kena faham, dalam tahun 21 ke tahun 22, peningkatan gaji hanya 4.1% saja. Hanya 4.1%, salah purata lah swasta. That's why gaji progresif yang dibuat. Tapi yes, kita nak cakap tentang impact dia pada ekonomi. Popik dah cerita sikit, Afiq dah cerita sikit tentang impact pada sebagainya. Mungkin kita nak pergi lebih detail. Okay. Di sebalik gaji ni hanya beri impact pada orang awam ataupun rakyat, mungkin kita juga boleh terangkan apa impact signifikan yang boleh kita terangkan pada orang kat luar sana di sudut pelaksanaan gaji progresif ni. Apa impact dia, sudut bagaimana? Mungkin kita boleh terangkan lebih detail lah. Mungkin okay. Nabi? Boleh? Lebih kepada apa impak kepada orang awam? Ekonomi. Yes. So bila sebab sekarang ni masalahnya apa yang aku nampak, apa yang aku faham, kalau macam kau dengan gaji yang sikit, orang lebih kepada dia kurang spend. Dia bila kurang spend dia lebih kepada banyak saving. Yes. Tapi bila kau dengan ada satu macam dasar gaji progresif, gaji kau tiap-tiap tahun ada macam peningkatan yang banyak, peningkatan 700, 800 kan, ke 1000 kan. So bila kau makin banyak spend, bila makin banyak gaji naik, so makin banyak spend tu. Apa tu orang panggil, senang cerita, hak kuasa membeli tu makin lama makin tinggi. So bila hak kuasa membeli ni makin tinggi pun, ekonomi pun lagi senang nak berputar. So yelah, barang-barang pun ada yang dijual, apa tu, senang cerita, orang nak membeli tu dia tak ada rasa macam aku nak kena save benda ni, so aku tak beli. Yes. So bila tak ada beli ni sebenarnya ada masalah juga. So bila banyak kitaran membeli tu, ekonomi pun lagi laju berpusing sebenarnya. Betul. Pandangan aku. Betul. So sebenarnya pandangan aku benda ni adalah satu benda yang, sebab dia sama macam mana kenapa kerajaan bagi e-madani tu. Bukan untuk saving, dia adalah untuk spend. Supaya dengan spend tu ekonomi tu berpusing. Betul. So gaji progresif menyebabkan ekonomi tu lagi berpusing lagi cepat. Menarik. Kau Abi? Aku bagi senario ringkas. If benda ni tak diluluskan, pendengar di luar sana, benda ni tak diluluskan, apabila podcast ni keluar, Datuk kata mana gaji aku tak naik-naik ni. Sebab hujung tahun kan, hujung tahun biasa swasta akan tanya bos, gaji kita orang naik tak? Ada bonus tak? Bos biasa kata kita tahun ni tak ada keuntungan, so gaji tak naik, tak ada bonus. Itu biasa dia dengar lah untuk pekerja swasta. Tapi untuk kawan-kawan, ini tidak dilaksanakan lagi. Ini hanya pembentangan dan masih dalam pembincangan. Pembincangan tu kena clear. So if scenario sekarang ni yang berlaku adalah satu, if kerajaan luluskan benda ni dan kerajaan setuju untuk spend 2 bilion. 2 bilion duit untuk dasar gaji progresif, apa kita dapat, man? 1.05 juta pekerja akan dapat benefit. Ini pekerja mana ni? Bukan pekerja yang CEO. Bukan. Kau kena faham, pekerja mana dapat? Pekerja daripada gaji 1,500 hingga 5,000 sahaja yang dapat benefit. Yes. Yang 5,000 ke atas ni tak lah. Ni janganlah 5,000 ke atas. Penat lah kita kan. Kata 5,000 ke atas ni. Nak naik gaji dia ke bawah. Bahasa mudah, 5,000 ke bawah yang akan dapat benefit. So kalau mereka dah dapat benefit, gaji mereka naik, apa lagi dapat? Kerajaan akan dapat kredit nikah. Dan jangkaan kredit nikah kerajaan akan meningkat sebanyak 3.3 bilion.
Itu dari segi data kalau kita kira betul-betul. So kalau pendapatan Aiman dan Nabil dah meningkat, apa akan meningkat? Dia pekerja swasta, mesti akan BSP dia akan meningkat. So kalau BSP yang kerajaan akan dapat simpanan yang kerajaan boleh rolling untuk bagi dividen lagi sebanyak 0.79 bilion. Kalau BSP akan dapat cawangan. Dan benda paling penting adalah cukai pendapatan. Kat situ kerajaan akan dapat cukai pendapatan sebanyak 1.8 bilion. Yes. So kalau kita main dengan gaji, Nabil dah cerita tentang gaji dan main putih kitaran ekonomi. Kau nak faham? Bila kita spend terhadap productivity. Contoh Nabil ada company, Aiman ada company. That productivity Nabil, company A, dia jual apa, aku tak tahulah, mungkin dia jual baju kot apa. Productivity dia bagus, dia sale naik. Ini akan datang ke pelaburan. Sebab pelabur nampak company Nabil ni, tempatan, sangat bagus untuk dia laburkan. Sebab dia dah menunjukkan dia punya sale tahun ni, atau 2 tahun ke depan, sangat boom. Sebab kan pekerja dia bagus. Sebab apa pekerja dia bagus? Sebab gaji dia up. Yes. Dia ada motivation. Faktor motivation tu. That's why pelabur akan minat nak ni. Yes. If kepada company Aiman pula, dia tak naik dan dia tak pekerja pula tak ada motivation. Setiap 3 bulan pekerja tukar. Pekerja burn out. Gaji tak naik. Lepas tu bos pula tak handsome. Macam tu. Lepas tu tukarlah. Apa dia tukar? Pelabur akan tengok Nabil. Nabil dah kurang lah tak Aiman. Tapi paling penting lah macam mana itu baru pelabur dalam Malaysia. Kita tak fikir pelabur yang luar negara lagi. Betul. Nak tak nak, aku rasa ini musim sekarang. Aku saja bagi contoh. Sebab musim sekarang ni semua tengah boykot produk-produk yang famous. Macam produk-produk musim-musim boykot sebab isu Palestin dengan Israel. Ini main peranan untuk jenama-jenama tempatan. Untuk up. Ini main peranan. Ini sangat penting. So ini peluangnya baik untuk kalau aku ada company dah, aku rasa aku nak jadi teraya untuk gaji progresi ni. Sebab aku nampak sangat menarik benda ni. Dia boleh mendatangkan hasil tinggi dan pelaburan tinggi untuk aku di future. Yes. So itu secara ringkas impact. Yes, mungkin untuk menutupi untuk menutup perbincangan kita tentang gaji progresi, mungkin aku perlu terangkan juga asas-asas gaji progresi. Bahawa kita faham, okey, apa ciri-ciri bagaimana seseorang itu boleh masuk atau terlibat dalam gaji progresi ni. Rasa dalam kertas putih cadangan gaji progresi memang menerangkan bahawa 3 perkara. Yang pertama adalah satu syarikat boleh apply atau pemohon nak masuk secara sukarela. Dia rasa dia nak naik masuk dan dapat insentif, dia boleh apply dan mohon secara sukarela. Itu pertama. Yang kedua adalah melalui insentif. Okey, kena faham, insentif ni bukan kepada syarikat besar. Insentif ni pada perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Aku rasa kena bagi contoh macam mana. Dia macam contoh kedai atau kilang yang jual biskut raya. Dia kecil, dia tak besar. Keuntungan tahunan ni bawah 300 ribu aku. 500 ribu. Dia bukan multinational. Dia bukan. Ayat mudah ni adalah syarikat yang ada 5-7 orang je staff. Ayat mudah dia. So memang ada wujud insentif untuk bantu PMKS ni, sebab kena sedar bahawa macam Afiq pernah kata, Nabi pernah kata, diorang tak mampu untuk naik gaji sebab keuntungan tu kurang. That's why kerajaan sediakan insentif untuk bantu kenaikan gaji tu. Yang ketiga lah, aku selalu suka benda ni, iaitu terkait dengan productivity. Kenaikan mana-mana pekerja akan sangat berkait rapat dengan productivity dia. Ini benda dia perlu. Takkanlah orang yang kerja, aku kerja gila-gila, satu kawan aku dia kerja biasa tapi gaji 1,500 sama. Tak ada lah. Sebab kau tahu benda ni wujudnya masalah apa? Masalah pada penjerahan keluar orang. Ini berlaku sebab apa? Kita kurangnya pekerja mahir. Dan bagi aku nak terangkan 3 perkara ni memang jadi asas utama lah dalam memastikan, dan 3 asas ni misalnya satu adalah kos sara hidup. Yang kedua adalah keluarnya pekerja mahir. Yang ketiga adalah nisbah gaji CEO dengan gaji pekerja. Dan ini menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul sebelum ni lah. Dan bagi aku, ini perkara menarik tentang gaji progresi. Tapi macam aku kata, perkara menarik tak mestinya bila dilaksanakan cantik. Dan kita tengok banyak kali kat Malaysia ni, dokumen RMK tu cantik gila aku tengok. Lengkap sampai A sampai Z tu. Kalau test tu A+. Tapi pelaksanaan dia, itu aku nak tunggu dari kerajaan lah, daripada menteri dan kerajaan. Buktikan bahawa idea ni bukan idea saja, tapi idea ni boleh jadi praktikal yang akhirnya beri manfaat pada orang. Dan aku rasa itu saja untuk kita hari ini. Dan aku rasa perbincangan kita agak panas. Pergaduhan tentang enactment undang-undang kecil dan persekutuan, dan akhirnya kita kaji progresi agak okey. Cantik, tak ada apa sangat. Semua setuju kan. Masih pelaksanaan. Tapi yalah, aku rasa macam Pak Rafizi punya petang macam semua baik. Kau sayang Rafizi Aku jujur aku kalau benda tak baik aku tak ambil.
Aku kalau benda baik, benda baik aku suka, kalau tak baik aku tak suka. Standard lah. Kita patut jadi neutral lah. Tapi the point kita hari ni akhirnya kita dah bicarakan tentang IDN, Identity national. Identity nasional. Identity digital national. Identity digital national. Yang kedua gaji berkasi, dan itu sahaja dari kami. Dan kepada rakan-rakan kat sana, terbiasalah. Kepada kawan-kawan boleh tonton video kami sepenuhnya di YouTube, dan kami juga ada Facebook, Instagram, TikTok dan email dan sebagainya. Seperti biasa boleh follow kami punya sosial media, dan insya-Allah setiap hari kami akan post video-video pendek untuk menerangkan secara mudah apa yang dibincangkan oleh kami setiap minggu. Dan itu sahaja dari kami. So sekian, terima kasih.